Assalamualaikum dan salam sejahtera daripada semua penonton dan juga subscriber. Terima kasih kerana dah tekan subscribe dan lonceng. Pada yang belum, silakan menekan subscribe dan lonceng untuk sokongan dan notifikasi awal video daripada channel ini. Baik, kita mulakan dengan tajuk dan thumbnail yang korang dah tengok tu. Jom kita mulakan. Okey, kalau korang dah tengok tajuk, korang dah tengok thumbnail dan korang tekan video ni, isi yang aku nak sampaikan dalam video pada kali ini ialah adakah pengeluaran ni one-off KBSP yang dihalang-halang ini akan membuatkan pencarum menjadi apa? Menjadi apa? Tak lain dan tak bukan menjadi miskin tegar. Dan lebih parah lagi, dikatakan akan melepasi garis kemiskinan. Maksudnya di bawah garis kemiskinan, teruk lah tu kan. Jadi kalau itu kenyataan yang dikeluarkan, sekiranya pengeluaran KBSP one-off ni dilakukan, maka pencarum kebanyakannya akan menjadi miskin tegar dan hidup di bawah garis kemiskinan pada usia tua. Okey? Satu kenyataan yang amat berat untuk ditelan. Tapi adakah itu hakikat yang akan berlaku? Sebenarnya tidak. Bukan aku nak menidakkan apa yang dikatakan, tapi memang tidak. Kita boleh nampak dengan mata kepala kita sendiri. Golongan yang miskin tegar itu golongan yang macam mana, dan permintaan one-off KBSP ni datang daripada golongan yang macam mana. Okey? Korang pun tahu. Okey, sebelum aku nak lanjut, aku nak bagi tahu okey, kita pun dah sedia maklum 40 berapa peratus banyak juga tu, hampir separuh daripada jumlah pencarum yang ada dalam KBSP itu sendiri dia terdiri daripada golongan yang mempunyai baki yang kurang daripada RM10,000. Okey, kalau itu fakta yang dikatakan, tak apalah, maksudnya kita faham separuh, kita ambil kira separuh lah, walaupun 48 ke 46% ke, kita ambil lah 50%. Okey, 50% bermaksud separuh yang berbaki kurang daripada RM10,000. Okey, satu fakta. Dan satu fakta lagi yang kita perlu tahu ialah, okey, apabila separuh tu ialah golongan yang berbaki kurang daripada RM10,000, bermaksud separuh lagi ialah golongan yang mempunyai simpanan yang banyak, iaitu terdiri daripada mereka yang daripada golongan M40. Take note kat situ M40. Golongan M40 ni bergaji yang agak besar juga, dan mereka ni sekarang dah jadi B40, tergelincir. Jadi mereka masih ada simpanan yang agak banyak, RM80,000, RM90,000, malah ramai yang melebihi RM100,000 wang simpanan KBSP mereka. Jadi golongan-golongan macam ni lah sebenarnya yang nakkan sangat pengeluaran tersebut. Kenapa? Kerana mereka kurang mendapat bantuan daripada Bantuan Keluarga Malaysia, BKM. Okey, jadi dalam erti kata yang lainnya, pengeluaran one-off sekiranya dilakukan, ia tidak akan membuatkan golongan yang mengeluarkan wang tersebut menjadi miskin tegar. Kerana mereka bukanlah golongan yang tak ada simpanan langsung, tapi disebabkan masalah hutang yang tertunggak, dan yang mana yang diberhentikan kerja nak memulakan kehidupan baru, perniagaan, memulakan sesuatu yang baru, memerlukan modal juga. Benda ni dah banyak kali aku cakap sebelum-sebelum ni. Dan apa yang dinyatakan oleh orang yang berkenaan tentang akan jadi miskin tegar dan melepasi garis kemiskinan, maksudnya dah teruk sangat lah, kerana RM10,000 kan jadi macam tu. Jadi pada pandangan aku tidak lah kot. Sebab kalau kita perhatikan yang mana golongan yang jadi miskin tegar sekarang ni, pada usia mudanya, mereka bukanlah secara umumnya mempunyai simpanan yang banyak dalam KBSP. Dan mereka ni boleh dikatakan bekerja sendiri kebanyakannya, berniaga ataupun menjalankan apa-apa bisnes, ataupun penganggur. Jadi itulah sebabnya mereka menjadi miskin tegar pada usia tua. Bukan kerana disebabkan sebarang pengeluaran. Okey? Dan ada banyak lagi fakta yang kita perlu faham tentang perlunya pengeluaran ni. Okey. Pada fasal-fasal tertentu dalam Akta KBSP ada dinyatakan tentang boleh mengeluarkan simpanan sekiranya untuk kelestarian hidup. Okey. Jadi adakah keperluan yang mendesak ini tidak dikira sebagai kelestarian hidup? Okey, itu persoalan yang kita kena jawab sama-sama. Okey. Dan ada dikatakan disebut kebanyakan pencarum yang mempunyai simpanan yang sikit ini ialah golongan bumi putera. Kenapa perlu disebut golongan bumi putera? Ataupun dalam bahasa mudahnya nak kata orang Melayu lah kan. Sebenarnya tak boleh nak buat perincian yang macam tu. Kerana bukan sahaja orang bumi putera sahaja yang mempunyai baki yang sikit. Ramai bangsa-bangsa lain juga
mempunyai baki yang sikit. Seandainya mereka ni muda lagi, baru bekerja, dan tidak mencarung secara konsisten. Jadi memanglah mempunyai baki yang sikit, bukan hanya Bumi Putera, yang bukan Bumi Putera pun ramai, kan? Jadi kalau nak dikatakan tentang kaum-kaum, ia akan mewujudkan satu suasana yang tak meriah lah, sebab mengapa perlu melibatkan kaum, sedangkan yang memerlukan ini bukanlah hanya satu kaum saja. Pengeluaran tambahan one off ni dituntut oleh semua kaum, yang terjejas dengan PKP. Kita perlu renung kembali, adakah PKP yang berlalu selama 2 tahun kita kena lockdown, sambung nyambung tu, hanya satu bangsa saja yang terkena? Tidak juga, kan? Satu negara, Melayu, Cina, India, orang asli Kerazan, dusun, Iban, semua bangsa, semua kaum di Malaysia ni terkena tempias PKP. Jadi tak wujud soal simpanan ni macam bangsa ni banyak ni lah. Okey, tak perlu rasanya nak buat peratusan yang sedemikian rupa, kan? Jadi tak syok rasa kalau kita nak cakap kaum Bumi Putera baki sepanannya sikit, okey, sebab baki sepanannya sikit tu tidak melibatkan kaum sebenarnya, tapi pekerjaan seseorang tu, dan yang jelas M40 banyak yang dibuang kerja dan tergelincir pula ke B40. Tu dia kena niat, point dia. Okey, kita pendekkan video ni, tak nak cakap panjang-panjang, cuma kita nak jelas, kita perlu faham dengan jelas bahawasanya yang nakkan sangat pengeluaran one off ni ialah golongan M40, mostly lah, kerana mereka dah tergelincir jadi B40 dan tak dapat bantuan yang banyak daripada kerajaan untuk memulakan hidup baru dan melunaskan hutang. Jelas, jadi sekadar 10,000 itu tidak menyebabkan mereka menjadi miskin tegar dan berada pada paras garis kemiskinan. Jadi pihak yang berkenaan mungkin boleh mengeluarkan berbagai-bagai alasan untuk menidakkan pengeluaran ini. Namun segalanya belum berakhir lagi, sehingga ianya betul-betul berakhir. Bermaksud sekiranya orang yang berkenaan berkata sedemikian rupa, maka yang lebih tinggi daripadanya, iaitu Perdana Menteri, yang berhak menentukan sama ada macam mana, ataupun akan ada atau tidak. Ramai yang komen ada yang cakap tak ada, tapi masa menentukannya. Dah kita kena perlu faham, inilah satu nampak macam perjuangan yang kita kena tengok, ikhlas ataupun tidak ikhlas akan dilaksanakan oleh Datuk Seri Najib sendiri, dan adakah pejuang-pejuang yang sebelum ni, seperti Datuk Seri Najib sendiri, Datuk Ashraf dan sebagainya, akan berusaha sehabis daya, memandangkan Perdana Menteri yang ada sekarang ni pun daripada parti mereka juga, parti yang sama. Adakah ada tangan-tangan gaib yang menidakkannya? Kita nak sebutlah, nanti jadi bahan fitnah pula kalau benda tu tak betul, kan? Tapi kalau ada tangan-tangan gaib pula yang menidakkannya, itu kita perlu faham-faham sendirilah. Baik, apa yang nak disampaikan dalam video ni ialah takkan jadi miskin tegar seandainya mengeluarkan RM10,000 itu, kerana 50%, kita ambil 50% lah. 50% yang nakkan pengeluaran tersebut ialah golongan yang mempunyai baki yang banyak dalam simpanan KBSP mereka. Tidak akan jadi miskin tegar, insya-Allah. Okey, semoga dipermudahkan. Dan tentang 20 hari bulannya mesyuarat khas ni, belum tentu lagi perkara KBSP ni akan disebut, sebab kita pun tak tahu kenyataan terkini yang keluar daripada Datuk Seri Najib. Adakah beliau akan menggulung hujah ataupun membentangkan hujah ataupun tidak, yang tu kita kena tunggu pada 20 hari bulan nanti. Okey, itu saja untuk kali ni. See you guys in my next video, in my next update. Assalamualaikum, salam sejahtera. Catch up later. Bye bye.